الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata dia, adab pergi ke masjid. Dalam yang Arab dia kata adabul khuruji ilal masjid. Adab kita keluar daripada rumah nak pergi ke masjid. Jadi faham dekat sini ni, ini adab kita keluar daripada rumah. Lepas tu tujuan kita keluar rumah tu ialah nak pergi ke masjid. Sama ada nak pergi masjid tu untuk sembahyang ataupun lain daripada sembahyang. Umpamanya nak disebut dalam kita au linahwi talabil ilmin. Dia kata ataupun kerana umpama nak menuntut ilmu, bukan nak sembahyang saja. Kita jadi ada adab-adabnya. Daripada kita keluar rumah dan jalan kita pergi ke masjid, maka ada kesempurnaan adab-adab kita untuk pergi ke masjid. Bukan tujuan kita keluar rumah tu untuk pergi ke kedai, untuk pergi ke pasar atau untuk pergi ziarah. Itu lain. Lain pula adabnya. Maka yang ini adab-adab kita keluar daripada rumah, maka nak pergi ke masjid. Baik, kata dia apa dia adab? Baik, apabila engkau telah selesai daripada bersuci. Tengok. Jadi bila sebut macam ni kan, faiza faragta min taharatika. Dia sebut apabila engkau dah selesai daripada bersuci. Mana kita dah bersuci dah. Sebab tu ini yang paling afdal ya tuan-tuan sekalian. Kita nak berwuduk, kita nak mandi hadas, ialah di rumah kita, bukan di masjid. Masjid tu ialah memanglah disediakan air untuk berwuduk, tapi yang afdalnya kita nak pergi masjid tu, kita dah siap-siap berwuduk di rumah. Dulu lagi saya disebut tuan-tuan sekalian, sebab menggunakan air masjid ni ataupun air surau, air madrasah, air musola yang diwakafkan untuk berwuduk, terkadang-kadang wuduk kita tu jadi haram. Bila jadi haram? Apabila kita menggunakan air lebih daripada had kita nak berwuduk. Lebih. Misal contohnya kita buka pipe tu besar-besar, kita buka, masuk buka air keluar macam tu. Maka hukumnya haram. Tapi kalau rumah kita tak apa, makruh saja. Tapi makruh pun orang yang nak rampak ke Tuhan ni, dia tak nak buat benda yang makruh ni. Sebab makruh ni benda yang menafikan pahala. Tak ada pahala dia buat. Sebab
tu orang-orang sufi dia tak nak macam tu. Dia buat yang sesempurna yang mungkin. Jangan ada makruh, apatah lagi yang haram. Jadi sebut ini mana apabila kau dah selesai daripada bersuci, di mana ni? Di rumah kita lah. Dan min hadatsaini, di rumah kita daripada dua hadat. Ada besar, ada kecil. Kita dah mandi dah, anak kita dah berwuduk dah, kita pakai kat rumah pakaian kita, maka kita buat apa? Tengok. Dia kata dah selesai daripada kita berwuduk, mandi hadas. Kalau kita berhadas besar, mandi hadas. Kalau kita tak ada hadas besar, ada hadas kecil, kita berwuduk. Di rumah kita pakai pakaian, maka sembahyanglah di rumahmu. Fasalli fi baitika rak'atay subhi. Tengok dia kata, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunat subuh. Bila? Jikalau fajar telah terbit. Mana kalau orang di masjid, orang tak azan dah, as-salatu khairum minan nawm, kita dekat rumah dah siap sedia dah. Sebab tu kan, ini disebut Rasulullah ni dia sembahyang sunat qabliyah ba'diyah di rumah, bukan di masjid. Yang afdalnya di rumah, bukan di masjid. Tapi oleh kerana ni Tok Imam ni kadang-kadang kita terlepas pandang benda ni. Saya minta maaf lah. Minta maaf ni bukan minta masjid ni, tapi masjid tempat lain. Kadang-kadang kita tengok kan, dia bukan nak berarti orang ada sembahyang sunat ke apa tak. Dia terus nak komat je. Tok Bilal, Tok Muazzin tu, dia kena komat je. Tengok dulu, tunggu dulu. Tengok orang dulu. Kadang-kadang lepas sembahyang syak tu, ada orang sembahyang sunat, kita dah tutup pintu dah, kelempar tutup pintu dah, tutup tingkap apa semua dah. Tunggu dulu. Sebab nanti ni masalahnya bila orang tu tengah sembahyang sunat, kita tutup pintu, agak-agak khusyuk ada Tok Imam sembahyang dia tu. Allah, cepat sangat nak tutup pintu masjid. Dia kata macam tu dalam hati dia. Sedangkan dia sembahyang. Yang ni sebab tu Rasulullah sembahyang sunat ni afdal dibuat di rumah. Tapi kalau kita sembahyang kat rumah, terlepas pula kita takbir sama imam, terlepas pula. Sebab itulah masya-Allah tabarakallah. Di Hadramaut, di Yaman, di Yaman tempat saya ngaji dulu, saya sembahyang sunat dekat rumah. Lepas tu berjalan kaki pula jauh. Berjalan kaki tu 10 minit lebih kot daripada rumah saya nak pergi ke masjid tempat saya mengaji tu, tempat saya belajar tu jauh. 10 minit jalan kaki kan. Tapi sempat nak sembahyang jemaah. Bahkan nak sembahyang sunat 2 rakaat lain dekat masjid sempat lagi. Sebab kalau tahunya subuh, bila subuh tu dia lepas azan, kita sini lepas azan apa kita buat imam? Subuh masa subuh ni. Lepas sini lah masjid ni apa buat? Lepas azan subuh apa buat? Sembahyang sunat terus, sembahyang sunat kan? Terus sembahyang sunat. Tapi dekat sana, dekat Tarif, dekat Hadramaut, dekat Yaman, dia tak sembahyang sunat lagi. Dia baca dulu, ramai-ramai baca, jemaah baca Subhanallah bihamdih, Subhanallah nazim, astagfirullah, Subhanallah bihamdih, Subhanallah nazim, astagfirullah, Subhanallah bihamdih, Subhanallah nazim, astagfirullah, Subhanallah bihamdih, Subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa kali? 100 kali. Baca 100 kali, ramai-ramai baca. Kita kau buat macam tu Tok Imam kat sini, orang marah kat kita. Lambat ni, nak kerja ni Tok Imam. Itulah kita dekat Malaysia. Kalau kat sini wallahualam lah. Kalau tamat perumahan dekat rumah saya tu, Allah, habis saja sembahyang azan, sembahyang sunat 2 rakaat. Dia Tok Bilal tu, dia tengok kat belakang, tengok tak ada orang, ada orang sembahyang, dia tengok cap ni, dia terus komat, dia tak kira. Dia terus komat. Pasal apa? Sebab orang kata semua kerja belaka. Nak pergi sembahyang subuh tu pun bukan semua pakai uniform sembahyang tak, pakai uniform kerja. Nak pakai uniform kerja, siap-siap. Lepas sembahyang tak ada wirid dah. Tak ada kata astagfirullahaladzim, tak ada dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit tak kita jalan. Kalau lambat jam. Nak dunia bentuk kita macam tu. Dunia mengajar kita. Nak kita dikerja di dunia tu. Dunia mengerja kita. Bukan kita kerja dengan dunia. Dunia mengerja kita. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan sekalian, dia kata dalam ni,
Jika fajar telah terbit, kita bangun tu dah azan subuh dah. Nampak tak? Kita sembahyang 2 rakaat rumah kita sembahyang. Sembahyang apa tu? Sembahyang sunat fajar, sembahyang sunat subuh. Ya tak? Baik, lepas habis sembahyang tu barulah kita keluar. Tengok, ini Habib kata apa ni? Dia kata, dia kata 2 rakaat sunat subuh. Jikalau fajar telah terbit, seperti apa yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia kata fi'lun Nabi. Inilah dia kata dalam ni disebut, dia kata kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dilakukan, yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi buat. Bahkan Nabi sembahyang tu dalam disebut, dia kata dalam disebut wa yasannu an yafsila baina sunnatil fajri wal fardh bil ittija' ala shikil aiman. Tengok dalam disebut, dia kata dan sunat bahawa memisahkan, menceraikan di antara sembahyang sunat subuh dengan sembahyang fardu subuh tu dengan apa? Bilitija'. Apa litija' tu? Litija' tu berbaring sekejap, berbaring sebentar. Baring je lepas sunat tu kan, kita baring tengah. Kita jalan buat kanan belah sini. Kanan, ni kiblat, nampak. Macam tu. Tapi kalau kita buat macam tu kat sini, ini Rasulullah buat. Rasulullah buat macam tu. Dia kata dalam dia kata wa yusannu dan disunatkan ayyafsira, bahawa menceraikan, memisahkan di antara baina sunnatil fajri, di antara sunat fajar wal faridah dan sembahyang fardu bil ittija' ala shiqqil aiman. Baring tu di bawah lambung yang kanan. Lambung kanan dia bawah muka menghadap kiblat. Macam tu. Pasal apa tu? Sebab nak berehat, tunggu untuk sembahyang fardu. Lagi pula tuan-tuan sekalian, kalau kita lambatkan sembahyang fajar, pahala dia besar. Apa pahala dia terima? Apa pahala dia tuan-tuan sekalian? Apa pahala dia tuan-tuan? Bila kita lambatkan sembahyang sunat subuh ni, kita lambatkan, bukan lambat sampai jemaah tak, lambatkan sikit. Sebab subuh dia masuk waktu subuh 6.13, syuruk 7.26. Berapa jam tu? 6.13, 7.26, 1 jam lebih. 6.30 pun kita sembahyang, masih lagi subuh. Tengok kalau kita sembahyang pukul 6.30, contoh baik. Kalau kita sembahyang pukul 6.30, lepas itu kita baca surah. Sebab tu dah disunatkan kita baca dalam surah, dalam sembahyang subuh tu, sembahyang yang dia panggil tulul mufassal. Tulul mufassal tu mana surah yang panjang-panjang. Kenapa baca surah panjang-panjang sembahyang subuh? Kenapa? Kalau sembahyang maghrib kita baca izaja wal asri qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah. Maghrib tak ada panjang. Tempat saya tuan-tuan sekalian, Allahu akbar. Yalah, saya tahu engkau hafiz, tahu hafal Quran. Tapi janganlah maghrib tu baca surah Kahfi. Maghrib baca surah Kahfi. Allah, maghrib baca surah yang kisar mufassal. Kisar surah pendek-pendek saja. Kuliah, qul huwallah, izaja wal asri. Itu je surah yang pendek-pendek kita baca dalam maghrib. Kalau sembahyang isyak, dipanggil pertengahan. Sembahyang apa? Yang pertengahan panjang. Kalau subuh, yang panjang. Kenapa baca panjang-panjang surah subuh lah? Sebab nak dapat pahala. Kalau orang tu sembahyang sampai dekat-dekat terbit fajar, pahala dia tuan-tuan, dan dia duduk tempat tu sampai masuk waktu isyraq, sampai masuk waktu isyraq duha, maka kata dalam hadis Nabi dia sebut dapat pahala haji dan umrah sempurna. Dapat pahala haji, dapat pahala umrah sempurna. Wala yakus abadan, tidak dikurangkan walaupun sedikit selama-lamanya. Duduk. Jadi kalau kita biasanya kalau kita kat taman perumahan saya duduklah. Kerana subuh masih gelap lagi tu, surau dah gelap, masjid dah gelap. Macam apa? Semua pakai keluar belakang habis. Lepas subuh, bilik sekejap je keluar pergi kerja. Tutup semua.
Jangan macam tu. Elok-eloknya kan, kena ada juga orang yang tinggal di masjid tu sampai waktu Isyraq ataupun sampai waktu Duha. Dalam 9 masa lagi ada baca Quran, orang wirid. Maka rahmat turun, tuan-tuan sekalian. Sebab tu dah dalam ni surah sebut dia kata, maka yusannu an yafsila baina sunnatil fajri wal fardati bil ittija' ala fikr ayman atau aisar atau yamin. Kata wal yaminu afdalu. Walau fil masjid, walaupun pada masjid sekalipun boleh buat macam tu. Walau akhara ala fardati, walaupun terakhir sembahyang fardu tu terlambat sikit pun tak apa. Tapi jangan sampai 2 waktu lah. Jangan sampai keluar waktu lah, masa dalam waktu lah. Apa dah lambat sikit tak apa. Pasal pun sebab kita nakkan pahala tu. Pahala apa tu? Pahala berada di tempat sembahyang sampai subuh tu sampai matahari terbit, sampai matahari apa? Fajar menyingsing, nampak matahari masuk waktu Isyraq. Isyraq bila Isyraq? Kalau syuruk tu 7.26, syuruk 7 mana? Hampir waktu subuh 7.26, maka Isyraq masuk 13 minit lepas tu ataupun 15 minit lepas tu. Kalau 7.26, 7.26 maksudnya 15 minit 50 dalam 7.45, 7.50 masuk waktu Isyraq. Masuk waktu Isyraq dia 13 minit, kata setengah ulama 13 minit lepas masuk subuh, lepas habis waktu subuh. Syuruk tu bukan masuk subuh, bukan Isyraq lagi. Syuruk tu ialah habis waktu subuh. Dan nak Isyraq bila? 13 minit atau 15 minit lepas waktu syuruk. Waktu syuruk tak ada sembahyang apa-apa, tak boleh. Tapi kita berada tempat tu juga, maka dapat pahala seperti dapat pahala haji. Taman sempurna. Nabi kata, tak payah pergi Mekah lah, tak payah pergi haji, tak payah pergi umrah lah. Tak pagi subuh, kita sembahyang subuh, lepas subuh kita wirid baca Quran apa semua sampai terbit fajar, sampai naik matahari. Kita bersembahyang sunat Isyraq, lepas tu sunat Duha, lepas tu balik ke rumah. Yang itu dapat pahala haji dan umrah sempurna. Baik. Jadi kias kat sini tuan-tuan kan, kias kat sini ni, kalau sunat fajar tu Nabi buat kat rumah, maka sembahyang sunat-sunat lain pun buat kat rumah. Macam subuh, zuhur. Orang dah azan kat masjid, kita tunggu azan habis, kita bersembahyang kat masjid kat rumah. Betul azan masjid, betul sembahyang fardu. Sembahyang fardu dia pintu macam tu lah yang afdal. Tak salah kalau kita nak sembahyang sunat tu di rumah, di masjid, tak salah. Nampak? Cumanya masalahnya yang afdalnya ialah Nabi buat tu di rumah, bukan di masjid. Di rumah Nabi sunat Fadiyah, Qabliyah, Fadiyah, Nabi buat kat rumah. Dah habis sembahyang tu Nabi wirid. Kau cakap dengan sahabat tu sekejap, dia balik rumah, sembahyang sunat Fadiyah pula kat rumah. Bukan kat masjid. Yang ni lah wallahu alam apa hikmah dia. Tapi yang saya ingat dan kata guru saya ialah untuk mengelakkan daripada penyakit riak dalam hati. Kalau main kat rumah, tak siapa-siapa yang tengok, kata setengah ulama macam tu. Baik, jadi kias pada sembahyang subuh ni, Nabi buat kat rumah, kita pun sembahyanglah di rumah kita. Kalau boleh buat macam tu. Saya ada satu tempat saya mengajar di dulu di apa nama tu, masjid tu Masjid Al-Mahdi di Taman Bukit Subang. Masa tu kan yang jemaah dia ramai orang Bangladesh. Orang kita pun ramai lah, Melayu pun ramai lah. Tapi dalam tu ada beberapa orang Bangladesh. Lepas tu orang Melayu ni, passion orang kita ni, kita tak pernah buat sembahyang sunat Qabliyah ke Ba'diyah ke 4 rakaat, tak pernah. Kita buat dua, bila-bila buat dua. Dalam dalam kitab ni akan sebut 4. Kita buat dua. Padahalnya yang afdalnya 4. Sembahyang sunat Ba'diyah Zuhur 4, Qabliyah Zuhur 4. Itu yang afdal. Tapi kita buat 2. Itu sembahyang Isyak. Isyak pun macam tu. Qabliyah dia 4, Ba'diyah pun dia 4 rakaat, bukan 2. Lepas tu kan, bila saya mengajar maghrib, saya mengajar kat surau tu. Baca kitab selalu salikin macam tu. Baik, lepas tu ditahan di orang Bangladesh saya tahan. Dia tahan saya macam tu, dia kata, imam,
Dia biar pergi saya bukan imam. Bukan imam masjid tu lah. Tapi sebab saya datang, orang basuh saya jadi imam. Dia kata imam. Kenapa dia kata orang sini tak sembahyang sunat? Bangladesh tu terus pegang saya, kenapa tak sembahyang sunat? Punya pegangnya orang Bangladesh ni. Dia kata orang sini sembahyang kat rumah. Kita after sembahyang kat rumah. Saya tak tahu lah waktu sembahyang atau tidak. Masa keluar semuanya. Orang Melayu waktu semua keluar masjid semuanya. Yang Bangladesh tu sembahyang 4 rakaat. Lepas tu sampai kat tempat tu ditahan saya. Dia kata, imam kenapa orang Melayu sini tak sembahyang? Kenapa ni semua sunat? Dia kata. Kami, saya sebut jawapan saya sebut nak mungkinlah nak menyelamatkan orang lain. Saya sebut kata orang sini mazhab Syafi'i afdal sembahyang sunat tu di rumah. Mungkin mereka sembahyang kat rumah. Awak tak kata macam tu. Awak mazhab Hanafi. Saya kata macam tu lah kat dia. Dia pun ngangguk. Tak tahu dia faham ke tak, Allahu a'lam. Tapi saya pun tak tahu orang yang keluar tu entah dia sembahyang sunat ke tidak, Allahu a'lam lah. Saya pun tak tahu. Tapi seboleh-bolehnya sembahyang sunat ni janganlah kita tinggalkan. Qabliyah ba'diyah ni janganlah kita tinggalkan. Dan kalau kita macam ni lah, ini pun saya sebut ni pun orang sini boleh terima tak ni? Kalau saya sebut ni dia boleh terima tak? Okay, baik tapi dalam kita ada, bukan tak ada ni. Tak tahulah kalau sini fiqah, mengaji fiqah bab tu tak jumpa lagi ke atau tak sampai lagi ke, wallahu alam lah. Baik, boleh. Katakanlah kita terlewat bangun, terlewat bangkit daripada pagi itu terlewat. Kita pun basuh muka, ambil wuduk, bergumam-gumam baru gigi, kita terus pergi masjid. Sampai di masjid, orang tengah sembahyang fardu subuh. Bukan sunat, fardu subuh dari kita. Allahu Akbar, imam dah menjalankan takbir. Dan kita tak buat lagi sembahyang sunat. Tapi sunat subuh kita tak buat lagi. Boleh ke tak boleh lepas sembahyang fardu subuh tu wirid doa mana kita bangun sembahyang sunat qabliyah subuh tadi ni, kita sembahyang lepas sembahyang fardu subuh, boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh. Masa dia ada lagi sampai habis waktu subuh baru habis sembahyang sunat tu, tuan-tuan sekalian. Boleh, bukan tak boleh. Ada setengah orang kata tak boleh, kata sebab apa? Waktu lepas sembahyang subuh tu, waktu tu haram sembahyang. Bukan haram, bukan semua sembahyang sunat tu haram. Ada sembahyang sunat yang haram seperti sembahyang sunat mutlak. Yang tu tak boleh lah, lepas sembahyang subuh tu tak boleh baca mutlak. Atau sembahyang sunat hajat, lepas sembahyang subuh masih ada lagi ni. Nak gelap lagi ni. Kita dah habis sembahyang subuh lah, tapi gelap lagi ni. Kita sembahyang sunat hajat tak boleh. Atau sembahyang sunat istikharah tak boleh waktu tu. Tapi kalau sembahyang tahiyatul masjid boleh. Sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wuduk boleh. Bukan semua sembahyang tak boleh. Tapi semua waktu tak boleh kan subuh tu waktu lepas waktu subuh tu haram sembahyang. Yalah haram, tapi bukan semua sembahyang tu haram. Ada sembahyang yang tak bolehnya, ada sembahyang yang boleh, ada sembahyang tak boleh, ada sembahyang haram, ada sembahyang yang tak haram. Tapi dia setengah orang mungkin fiqah dia tak berapa mengaji fiqah, maka dia kata haram. Janganlah macam tu. Jadi kalau kita tertinggal pun lepas sembahyang fardu tu kita sembahyang. Sama dengan lepas sembahyang asar. Kita sembahyang asar, kita terlewat kepada pergi masjid, orang dah sembahyang asar dah 2 rakaat atau 4 rakaat kita terlepas. Lepas buat, lepas bagi salam doa tu bangun sembahyang sunat apa ni asar tadi boleh, tak ada masalah. Yang tu tak ada masalah, jawapannya boleh. Tapi ialah saya takut juga tak cakap ni, takut nanti bercakap dengan orang lain. Apa ada dalam kitab tu? Ada dalam kitab macam tu ada nanti dalam kitab kita jumpa kata Rasulullah waktu zuhur tetamu datang. Waktu zuhur tetamu datang. Rasulullah layan tetamu dulu. Layan tetamu dia bila dah datang kat masjid. Dekat lah di rumah dia, masjid dia dekat bila dah sampai datang dah. Tapi Rasulullah masih lagi bersembang dengan tetamu dia. Tetamu datang jauh dia masih bersembang lagi. Waktu zuhur ni. Lepas tu Rasulullah pun pergi ke masjid. Allah tak sampai sunat. Bila qamat. Bila belum qamat. Bila qamat. Rasul tadi imam. Sedangkan Rasul tak sembahyang sudah qabliyah zuhur tadi ni.
Tapi Rasulullah sembahyang, lepas sembahyang zuhur tu, lepas wiridnya dengan doanya, Rasulullah bangun untuk sembahyang sunat qabliyah zuhur, dicampur dengan ba'diyah zuhur. 4 rakaat, 8 rakaat Nabi sembahyang padu. 4 rakaat. Ini menunjukkan kata boleh disembahyangkan sunat qabliyah selepas sembahyang fardu, tetapi sunat ba'diyah tak boleh kita nak tarik untuk sembahyang sebelum sembahyang fardu, tak boleh. Jadi tak boleh. Sembahyang ba'diyah dia mesti lepas yang fardu. Kita nak tarik dia, nak tarik sebelum yang fardu tak boleh, itu ba'diyah. Tapi kalau qabliyah boleh. Kita tarik dia lepas sembahyang fardu. Jawapannya boleh. Baik. Betul? Okey, kemudian dia kata seperti apa yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Kemudian pergilah ke masjid. Pergilah ke masjid. Dalam ni ada satu faedah, tuan-tuan sekalian. Saya baca dalam ni ada faedah besar. Dalam ni kata waqra fihi ma suratal kafirun wal ikhlas au ikra alam nashrah laka. Alam nashrah laka tu'lah. Wa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi dia kata sembahyang sunat subuh ni, surah yang sunat kita baca lepas baca rakaat pertama ialah qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat pertama. Rakaat kedua surah Ikhlas. Itu qul huwallahu ahad. Baik, itu satu jalan. Ataupun lepas baca Fatihah kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka wizrak. Baca ayat tu. Nama dah. Guru dia apa? Rakaat yang kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik. Lepas tu kata faman qara'a fi rak'atayil fajri alam nashrah laka sadrak tu wa alam tara kaifa fa'ala. Apa faedah dia? Qasurat anhu yadu kulli adwin adwin wa lam yaj'al lahum alaihi sabilin. Tengok dalam dia kata apa ni? Dia kata kalau kita baca dalam surah sunat fajar tu, kita baca alam nashrah dan kita baca alam tarakat, maka qasurat anhu, nescaya dipendekkan oleh Allah Ta'ala anhu daripada orang yang sembahyang 2 rakaat subuh tu baca alam nashrah dengan alam tarakat ni, dipendekkan yada kulli adwin apa dia? Dipendekkan daripada orang yang sembahyang tu tangan musuh. Maksudnya macam ni. Maksudnya kan hari tu kalau dia sembahyang subuh, dia baca alam nashrah dengan alam tarakat, maka musuhnya tak boleh nak menyakiti dia. Tangan musuh tu jadi pendek, tak sampai nak menyakiti dia, tak sampai. Walam yaj'al lahum alaihi sabil, dan tak menjadi oleh Allah Ta'ala ada bagi mereka itu jalan untuk menyakiti orang sembahyang subuh dan sunat subuh tu dengan alam nashrah dan alam tarakat. Jadi tuan-tuan sekalian, eloklah kita baca surah ni. Lepas dia sunat subuh tu kita baca lepas Fatihah, kita baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Baca ayat sampai habis. Betul. Rakaat kedua lepas Fatihah baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maka satu hari tu musuh kita tak boleh nak menyakiti kita. Allah Ta'ala hantar malaikat untuk menjaga kita. Ini kata Imam Ghazali sahihun, sahih, mujarrab, bila syak, tak ada syak lagi. Hakada macam tu lah juga naqalahu al-Bujarmi Anil Ghazali. Macam tu lah Syekh Bujarmi tulis dalam kitab dia, dinakalkan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi baca yang tuan-tuan sekalian. Jangan takutlah kita baca je surah tu, insya-Allah. Musuh nak menyakiti kita tak boleh. Macam tu lah. Baik, kemudian kata dia kadzalika, kata ada ussolati rakaatai fajri fil bait. Di rumah, kita di rumah. Demikianlah kata dia, bahawa menunaikan solat sunat 2 rakaat fajar itu fil bait, di rumah kamu, di rumah kita lah. Dia kata adalah Nabi SAW, maka sembahyang macam tu. Dia kata dalam Rasulullah SAW, kemudian pergilah ke masjid. Surah macam tu, pergi ke masjid. Baik, pergi masjid tu. Dia kata
Dalam ni disebut summa tawajjah ilal masjid. Dia kata kemudian pergilah ke masjid. Dah sampai subuh saja ke rumah, betul bergerak pergi masjid. Dia qauli sallallahu alaihi wasallam, kerana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala fi ba'dil kitab kutub. Dia kata inna buyuti fil ardi al-masajid. Dia kata ada ini hadis kursi ni, hadis kursi. Dia kata inna buyuti, sesungguhnya rumah-rumah aku, kata Allah Taala, fil ardi, di atas bumi aku ni, ialah al-masajid. Masjid-masjid itu adalah rumah yang dikatakan rumah Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Wa in dia kata dia kata wa in zawari fima ammaraha fatuba ya'malin tahara fi baitihi summa zarani fi baiti. Dia Allah sebut, dia kata wa in zarani wa in zawari, siapa yang pergi ke masjid, ziarah masjid, fatuba, maka bertuahlah dia. Orang pergi masjid tu bertuahlah dia. Pasal apa? Dinamakan dia tu sebagai tetamu daripada tetamu Allah Subhanahu wa Taala. Kalau dia pergi masjid, maka jadilah dia tu tetamu Allah Subhanahu wa Taala. Pasal apa? Sebab dia tu tuan-tuan, sebab kalau dia pergi masjid, masjid tu Allah kata rumah Allah, maka jadilah di rumah dia tu, jadilah ketika di masjid tu, jadilah dia tu seperti tetamu Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita jadi tetamu, tuan-tuan sekalian, kalau saya pergi waktu imam, kalau saya pergi waktu imam jadi tetamu, Tok Imam macam mana pun kat rumah bagi juga teh kosong tak? Bagi tak? Tetamu datang ni, kita bagi tak teh kosong ke biskut, bagi tak makan? Bagi. Macam itulah Allah Ta'ala. Bila kita pergi masjid, Allah Ta'ala bagi apa yang kita nak. Berdoa lah kat masjid tu. Tinggi tuan-tuan sekalian, bila sebut macam tu Allah besar sungguh fadilat kita sembahyang kat masjid tu, besar. Sebab itulah jangan dicemarkan apa dia kemuliaan masjid tu dengan pemusuhan, dengan perkelahian. Jangan. Pasal apa? Sebab dia rumah Allah tu, itu rumah Allah. Kita jadi tetamu Allah, tapi kita marah dengan orang pula. Allah, berat kita ni tuan-tuan sekalian. Saya tak kata masjid ni, saya kata masjid tempat saya lah. Ini sedang sibuk kempen ni. Di Selangor sekali nak buat apa nama tu? Pemindahan baru ATK masjid. Di Perak dah buat lah belum? Tak buat lagi? Belum. Dekat sekali Selangor, satu Selangor sekarang ni bulan 3 akan ada upacara pemilihan ATK baru untuk masjid. Ya Allah, ya Tuhan, saya tak tahulah apa manusia dan kepala manusia di masjid. Saya tak tahu kenapa mesti berebut-rebut nak jadi pengurusi, nak jadi setiausaha, nak jadi bendahari. Apa sebab? Sedangkan kalau kita faham tanggungjawab tu berat tak? Tapi kenapa orang kata? Tapi bagi saya bagus pula berebut tu. Maknanya masjid tak sudi lah orang. Tapi takut-takut dengan berebut tu pula kita buat benda haram pula. Allahu Akbar. Sekarang tengah kempen ni, wah ni kempen nak orang ni kempen, orang ni salah macam tu. Tapi nak buat macam mana? Ada Selangor macam tu sekarang ni. Mana-mana dia sekarang dah siap sedia dah. Dia punya ini AJK dia, ini AJK kawan ni, ini kumpulan, ada kumpulan apa dah. Allah, sedangkan masjid tu rumah Allah. Jadilah insya-Allah jangan macam tu kita. Saya kalau minta maaf, saya kerja saya banyak, saya tak jadi imam. Ada orang kata jadi imam, minta maaf, saya tak nak. Pasal apa? Bukan pasal tak nak ikut tanggungjawab. Sebab kita punya kerja sana sini, tertinggal sini. Tak mampu buat, jangan minta kita terima lah. Ini kita terima juga. Baik, kemudian jadi jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjamaah. Wala tada' salata fil
jama'ati. Maka jangan sekali-kali kamu meninggalkan sembahyang berjamaah. Tapi dalam ini sebut dia kata wa imma di masjid ataupun di mana-mana kita sembahyanglah berjamaah. Kalau kat rumah sembahyanglah dengan anak dan isteri kita kat rumah berjamaah. Setengah orang, walaupun ada isteri, ada anak, tapi sembahyang seorang-seorang. Bapak sembahyang seorang-seorang, anak sembahyang seorang-seorang, mak sembahyang seorang-seorang. Yang seorang-seorang mereka panggillah, main sembahyang sekali. Lepas tu dia kata la tana as-salata fil jamaah. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang berjamaah. Baik, dia kata dalam ni dia kata la siyama, lebih-lebih laginya dia kata sembahyang fardu subuh. Lebih-lebih laginya sembahyang fardu subuh. Subuh ni jangan tinggalkan sebab kelebihan sembahyang sunat, sembahyang fardu berjamaah ni lebih-lebihnya ialah sembahyang subuh. Baik, apakah lagi sembahyang subuh? Kerana sembahyang fardu itu melebihi daripada sembahyang sekian 27 darjat. Kata di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'ina yawman salawati fi jama'atin la tafutahu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini. Tengok ya. Dalam surah ada Nabi sebut kata man shalla, barang siapa yang sembahyang arba'ina yauman 40 hari. Siapa yang sembahyang 40 hari as-salata, sembahyang 5 waktu tu fi jama'atin, dalam jamaah, jamaah 40 hari, 5 waktu tu Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh tu semua dia sembahyang berjamaah selama 40 hari, tak putus-putus, tak berhenti-henti. 40 hari tu jemaah. Maka apa dapat dia? La taqutahu, jadi pernah luput fiha, pada dia pada jemaah tu takbiratul ihram, tak pernah luput takbiratul ula ma'al imam. Maksudnya imam takbir, dia pun takbir. Bukan jemaah, tapi imam dah rakaat kedua baru dia masuk. Itu tak boleh. Jadi sembahyang berjamaah 40 hari, tiap 40 hari tu, setiap waktunya dia sembahyang dengan takbir yang pertama berserta dengan imam. Mana imam sembahyang duduk belakang setiap dah. Allahu Akbar, dia Allah Akbar, dia pun Allahu Akbar. Macam tu. Maka orang dapat apa ni? Kataballahu lahu, nescaya menulis oleh Allah Taala baginya bara'ataini, dua kelepasan. Apa kelepasan dia? Dua kelepasan. Itu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Lepas daripada penyakit jadi munafik dan lepas daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada siapa sembahyang 40 hari berjamaah tu, maka terlepas dia daripada penyakit munafik, jadi orang munafik terlepas. Maka dia ni tak dinamakan orang munafik. Munafik terbagi dua. Ada munafik pada agama dan ada munafik pada amal. Yang munafik pada agama tu yang kekal dalam api neraka Allah. Munafik pada agama tu maksudnya apa? Ialah dalam hatinya kufur, di luar Islam. Itu seperti Abdullah bin Ubay tu. Itu munafik pada agama. Nampak di sini ni minan nifaq ni ialah minan nifaq fil amal. Lepas daripada penyakit munafik pada amal. Bukan pada hati, dan pada amal. Nampak? Jadi apa macam mana kata munafik pada amal ni? Munafik pada amal ni kan, dia berpura-pura saja. Sembahyang di masjid, Allah dengan pejam matanya, rukuknya, ya Allah, lembut semuanya. Tapi sembahyang kat belakang orang, kat rumah, cocak macam ayam batuk, selesai. Itu munafik. Kalau sembahyang kat rumah, subuh kurizatnya, kulu Allah. Tapi dekat sembahyang kat masjid, baca panjang-panjang. Kat rumah pendek-pendek je. Itu munafik pada amal tu. Jadi kalau 40 hari kita dapat buat berjamaah, semua berjamaah, maka dapat dua kelepasan. Apa kelepasannya? Kelepasan dari penyakit munafik dan kelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah mudah-mudahan
kita diberi kesempatan oleh Allah sebelum kita mati, kita dapat berjamaah 40 hari insya-Allah tanpa putus. 40 hari berjamaah tiap waktu. Baik. Kalau boleh buat jadual kita tuan-tuan sekalian. Baik. Mana kata dia? Kita dengan majmuah. Apa lagi sembahyang subuh? Kerana sembahyang sunnah tu berbeza daripada sembahyangnya 70 darjat. 70 darjat. Jadi maksudnya sini apa dia kata? Dalam yang Arab ni dia sebut, dia kata fasalatul jama'ati tufaddilu ala salatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Kita salatun kama fil hadis. Mana dia kata orang yang sembahyang berjamaah kelebihannya dapat 70 daripada pahala berjamaah. 70 bisab'i bukan 27, bukan 70. 27 darjat. Sama tak? Jadi 27 darjat ni kalau sembahyang sendirian tak dapat. Ada satu sahabat satu sahabat ni dia terlewat sembahyang subuh. Dia terlewat sembahyang subuh, dia terlewat. Terlewat sembahyang subuh tu, lepas subuh dia terlewat sembahyang tu, dia terlewat, terlepas dia sembahyang sembahyang tu terlepas. Lepas tu dia tanya kepada Allah, aku dah tertinggal hari ni sembahyang fardu subuh, nak berjamaah tertinggal. Bukan tak sembahyang, dia sembahyang tapi sorak-sorak lah. Dia kata, Allah, apakah kelebihannya? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah kata, orang sembahyang Jumaat ni dapat 27 kali ganda dia pahala dia. Maka dia nak dapatkan macam tu juga, dia sembahyang subuh hari tu 27 kali. Lepas sembahyang 22 rakaat, sembahyang lagi 2 rakaat, sembahyang lagi 2 rakaat, sembahyang lagi 2 rakaat, sembahyang lagi 2 rakaat, sembahyang lagi, sampai 27 kali dia sembahyang subuh hari tu, ulang sampai 27. Rasulullah, aku dah sembahyang subuh ni 27 kali aku buat lagi Rasulullah. Ada sama dengan orang yang berjamaah tadi? Rasulullah kata, walaupun kau sembahyang sampai habis waktu kau untuk sembahyang subuh ni, kau habis waktu, dan saya tak dapat kau menyamai dengan orang yang sembahyang berjamaah. Allahu Akbar. Tak dapat menyamai tuan-tuan sekalian. Jagalah kita ni, jaga-jagalah. Baik, lepas tu sembahyang subuh. Jadi sekarang masalah kita apa? Jadi sembahyang subuh ni kadang-kadang bukan sembahyang subuh sajalah. Sembahyang Jumaat tempat waktu lain, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Sekurang-kurangnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tak boleh pergi masjid pun, maka sembahyanglah di rumah. Kalau boleh-bolehnya dalam keadaan berjamaah. Sembahyanglah dengan siapa-siapa dekat rumah tu. Tapi dengan syarat berjamaah. Jangan seorang-seorang. Ini kita lah. Baik, kemudian kata dia, jikalau engkau memudahkan perkara ini, kalau kita memudahkan, dia kata wa in kunta tasahal tatasamuh ida fi misla hadha ribi wa huwa fadilatul jamaah fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi wa innama samaratul ilmi al-amal bihi. Tengok dalam ni kata, dalam nyaran kata, maka jika engkau memudahkan benda ni, dah tahu dah fadilat berjamaah tu, kalau dia punya fadilat dia 27 kali ganda dia punya fadilat dia tu, kalau kau meringankan benda ni, kau mudah-mudahkan benda ni, daripada misal ini untuk keuntungan Tuhan bagi ni, kelebihan berjamaah tu, dia kata fa ayyu fa'idatin, maka apakah faedah engkau menuntut ilmu? Apa faedah kau menuntut ilmu? Sedangkan ilmu tu digunakan untuk beramal. Tapi apa faedahnya kalau kamu tak sembahyang berjamaah? Apa faedah dia? Kata Imam Ghazali. Maksudnya dia, jikalau engkau memudahkan perkara seperti ini, apa dia? Iaitu kelebihan sembahyang jemaah tu kau mudah-mudahkan. Baik. Dia kata dan tidak mau merebut keuntungan yang besar ni, tak mau kita nak merebut keuntungan yang Tuhan bagi ni, ni kelebihan ni manfaat Tuhan bagi ni, bukan semua orang dapat macam ni. Maka tuan-tuan sekalian, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu. Dalamnya Arab dia kata, dalamnya Arab dia sebut, dia kata bahasa dia lebih cantik sikit dalamnya Arab ni. Dia kata fa ayyu fa'idatin, maka
apa manakah faedah? Apakah faedah bagi kau pada menuntut ilmu? Wa innama saja sesungguhnya samaratul ilmi, buah bagi ilmu itu ialah al-amal bihi, iaitulah beramal dengannya, dengan ilmu. Itulah buah dia. Maknanya kalau orang tu tidak ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmu dia, maka dia tak dapat buah-buahan daripada ilmu tersebut. Maka dia tak dapat rasa manis, ilmu tak rasa manis, maka dia tak beramal. Allahu Akbar. Ini kita tuan-tuan tak rasa manis ilmu kita. Pasal apa? Sebab kita beramal pun tak ikut ilmu yang kita ada, tuan-tuan sekalian. Janganlah ni. Boleh kata dia, baik, kita apalah faedahnya kau bersembahyang? Mencari ilmu. Pasal apa tu? Kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Jadi sebenarnya dia kata tujuan, dia kata wa innama samaratul ilmi, sesungguhnya buah ilmu itu ialah al-amal bihi, ialah beramal dengannya, al-amalu bihi, amal dengan ilmu itu. Jadi sebab itulah dia kata al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Nabi pun dia kata, dia kata ilmu yang tak diamalkan tu seperti pokok yang ada buah. Pokok ada tapi tak ada buah. Ada faedah juga tak? Ada pokok tak ada buah. Ada guna juga tak? Ada guna dia. Apa guna dia? Untuk berteduh. Tapi tak dapatlah manis itu, tak dapatlah. Jadi bila matahari suruh tempat lain, kena mana? Kena berlari-lari juga. Sikit dia dapat faedah dia. Tapi kalau dapat dengan buah sekali, teduh pun dapat, buah pun dapat, itu lagi baik. Ilmu penting kepada, tapi digunakan ilmu lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Allahu Akbar. Segera tuan-tuan. Baik, kemudian apabila kata dia, engkau berjalan ke masjid. Ini kita baca doa ni tuan-tuan sekalian. Kita berjalan ke masjid, jalan kaki ke, naik motor ke, naik kereta ke, naik basikal ke, apa saja kenderaan kita dalam ke masjid. Maka jangan lupa kita baca doa ni tuan-tuan sekalian. Baik, kata apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan tenang dan tenteram. Tengok dalam ni dia sebut, dalamnya Arab dia kata fa iza sa'aita ila al-masjid. Apa makna sa'aita tu? Dhahabta ala ayyi wajhin. Di atas jalan wajah macam mana pun nak pergi masjid ni. Dia kata kunta wa fi nushatin masyaita, kau berjalan atau sa'aita, kau berusaha untuk pergi masjid ni dengan apa keadaan kena pun, naik motor ke, naik basikal ke, naik kereta ke. Baik, kita jalan di dalam masjid, famshi, maka berjalan akan motor ala hayatin, kata ala hayatin, apa tu? Birifkin, dengan lemah lembut, min ghairi ujlatin. Dengan keadaan tidak dengan tergesa-gesa. Jangan tertenang, tak tergesa-gesa, tak digobok-gobok. Sebab itulah apa ni, saya tengok di Yaman, Allah. Sebab itulah Nabi larang ni. Dekat sini saya tak jumpa lagi, tapi dekat Yaman ada jumpa. Kalau kita memang kita macam ni keadaan tadi, tengok ada contoh ya. Kita imam dah last nak rukuk ni. Dah last baca surah dah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nak rukuk lagi ni. Kita baru masuk. Kita nak berlari ke nak dapatkan sah, lari kan? Jangan berlari. Apa yang macam mana? Apa macam mana? Yang ni saya tengok orang Melayu tak buat macam ni tau, tapi orang Arab buat. Dia takbir tempat belakang tu, Allahu Akbar. Ikut imam, boleh tak? Dia buka pintu tu kan, tengok imam dah rukuk ni, dia takbir kan tu kat belakang takbir. Dia tak Allahu Akbar, dia tak ke belakang. Dia tak berlari. Kalau kita masuk ke dalam, lompat masuk dalam Allah Akbar, rukuk. Salah. Ada orang yang saya tengok kan, imam dah rukuk dia tak takbir pun, dia terus rukuk. Salah. Jadi cara nak masuk macam mana? Kita masuk, kalau imam dah rukuk, cara kita masuk macam mana? Yang ni tuan-tuan, kalau tak diajar, tadi saya sembahyang Jumaat di masjid. Sedih macam imam saya ni. Sedih saya tengok tadi ni. Saya sembahyang di masjid Datuk Seri Kamaldin. Jadi saya pergi tempat ambil wuduk tu. Tempat ambil wuduk tadi ni dah batal wuduk, saya pergi ambil wuduk. Ambil wuduk, saya buka pipe tu kecil je. Nak jaga jangan jatuh haram kita punya air wuduk tu, saya buka kecil je. Itu
Itu saya lah pelanggan saya begitu kita nak beramal dengan ilmu tu, saya buka kecil je. Jadi lambatlah saya wuduk, lambatlah. Jadi lambat tu saya tengok orang sebelah ni tuan-tuan yang muda-muda macam ni, muda-muda umur dalam awal 20-an, ujung-ujung 20-an, ujung-ujung belasan tu, 18-19 tu, ambil wuduk tu imam, ya Allah. Nak tegur ke tidak? Nak tegur hati dia, nak tegur. Nak tegur ke tak? Orang apa yang tegur ni? Nak ambil wuduk macam mana? Ambil wuduk, ambil air. Dia ni tak sapu, yang ni tak kena, tak kena. Macam ni je. 4-5 orang. Semua macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Ini macam mana nak mengajar ni Tuan Imam ni? Macam mana nak mendidik macam tu? Tengok nampak muka tu macam orang reti. Muka tu nampak macam reti, tapi bila ambil wuduk tak sapu pun keliling ni, aku ni bawah ni, tepi-tepi ni, rambut-rambut tak sapu pun. Itu baru wuduk saja dah macam tu. Nampak dah. Kita ingat anak kita dah reti, anak kita dah pandai. Rupanya masih lagi tak pandai, tuan-tuan sekalian. Yang inilah ya Allah ya Tuhan. Jaga ya. Jadi macam tu juga dalam masalah bila imam dah nak rukuk, awak nak ada orang bila dia masuk dalam dia masuk dalam sah tu, terus macam tu saja. Dia masuk dalam sah, terus rukuk je tu. Bukan macam tu. Masuk dalam stand, duduk dalam sah, angkat takbir macam tu, rukuk pelan-pelan. Kalau bersisik, kita nak tengah rukuk macam tu, imam sami Allahu liman hamidah, dapat rakaat atau tak dapat? Tak dapat rakaat. Sebab apa tak dapat? Sebab imam dah bergerak untuk naik kita, belum sempurna kita punya rukuk. Dapat rakaat apabila kita dah sempurna rukuk dengan imam, baru dapat tuan-tuan. Kalau masih lagi Allahu Akbar, kita belah rukuk itu, imam sami Allahu liman, tak dapat rakaat. Ini banyak terjadi. Tapi sebabnya oleh kerana kejahilan. Itu macam mana? Benda kecil macam ni, tuan-tuan pergi ke hutan, kalau tuan-tuan nak tanam, nak buat kebun, tuan nak menebangkan, nak pokok besar dengan pokok kecil, tuan-tuan nak tebang yang mana dulu? Yang besar ke yang kecil dulu? Yang kecil pun kita tak selesaikan lagi. Kita nak ambil yang besar, nak ambil pucuk dulu. Kalau faham, tak faham sudah. Kalau faham, tak faham sudah. Faham tak tuan tengok? Faham tak tuan ni? Faham kan? Nak ambil pucuk yang tinggi tu, tapi yang kecil pun tak sampai lagi kita. Yang kecil pun Allahu Akbar. Yang kecil pun melangkah lagi nak ambil yang besar. Yang besar tu selesai yang kecil, baru dapat yang besar. Tak selesai yang kecil, kita dapat yang besar. Allahu Akbar. Jaga-jaga. Inilah kita terlupa kita. Jaga-jaga. Baik. Jadi saya tengok tadi hati saya nak tegur ke tidak, nak tegur takut dia malu. Pasal apa? Orang ramai kat belakang dia tunggu ambil wudu. Nak tegur wudu ramai. Nak paling mana orang macam tu ni? Macam apa nak wudu macam tu? Dia basuh tangan macam tu je, tak dapat siku pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya kata macam mana nak buat ni? Lepas tu saya beritahu pada pada pengurusi tu, siapa nama dia? Siapa nama pengurusi tu? Siapa? Masjid Datuk Seri. Apa nama dia, tak ingat Pak Yaakob tu beritahu juga. Malah saya beritahu lah, nanti ni buatlah sesuatu sikit, buatlah sesuatu. Dia kuliah kita ni. Takut ke imam tu bertanggungjawab, AJK masjid tu bertanggungjawab. Ni walaupun kita tahu nampak anak kita macam nak pandai, tapi tak pandai lagi, jagalah. Kita yang kena nanti ni. Tengok macam mana saya nak buat ni, fikir tadi ni, macam mana saya nak buat. Kesian tengok kalau macam tu dah, sudah pasti dah semayang tak sah, dah pasti sesaja bila doa tu. Saja tak dapat apa. Kalau wuduk tak sah, tak ada semayang tak sah. Jaga. Baik. Jadi macam itulah kita hari ni. Yang kecil tu kita
Alah wuduk Ustaz. Iya tahu wuduk ni, tapi kecil-kecil wuduk ni tuan-tuan sekalian, kalau tak betul dia tak dapat yang besar, tak dapat. Ya, jaga main. Baik. Kemudian apabila kau dalam masjid, maka berjalan keadaan tenang dan tenteram, sakinah wal waqar, tenang dan tenteram. Sebab tu tenang tenteram ni jangan toleh kanan, jangan toleh kiri, jangan tengok belakang, jangan macam tu. Kecuali nak minta jalan lah. Berjalan tengok kiri kanan. Tapi dia tak tenang. Nampak tak? Tak ada tukar bergambar, tak ada. Tak ada jalan tukar terus tak. Tenang dan tenteram jalan ni. Baik, kemudian dan jangan terburu-buru. Jangan ta'ajjal. Mana ta'ajjal ke mana? Jangan tukar bergambar, jangan. Dan hendaklah kau sambil membaca keluar rumah tu, jalan kaki tu, baca doa ni. Baca doa ni tuan-tuan. Allahumma bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqil raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj ashran wala batran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa asabati wa ibtigha mardatik fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca doa ni. Kalau boleh-boleh hafalah tuan-tuan. Allah bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya ilaik hadza ilaik fa inni lam akhud ashra wala batarat wala ri'an wala sum'atan bal qaratu ittiqa as-safati wa ibtigha barnatik fas'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sebut jadi tuan-tuan kepada. Jadi makna di situ kata, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dengan berkat hamba-Mu yang selalu minta kepadamu ya Allah, dan dengan berkat hamba-Mu yang selalu mengharapkan kurniamu ya Allah, dan dengan berkat perjalanan aku ini sehingga aku tidak pergi ke masjid kerana bongkak. Kita lam akhud asyarat wala bataran. Bukan aku ni buat jahat tak. Wala bataran bukan nak berjalan dalam keadaan bongkak sombong, tidak. Dan bukan kerana riak, bukan kerana wala riaan, wala riak, wala sum'atah, wala sum'ah. Tapi keluar ni bal qaratu, bahkan keluar aku ni ittira amat sabati. Hanya itu takut dengan kemukaan kau ya Allah. Baik, kemudian iaitu wabtiqa mardatik, dan menuntut hak apa yang kau datang engkau ya Allah. Fa'as'aluka, maka aku mohon padamu ya Allah, antum kizani minan nar, bahawa lepaskan aku daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Wa antaghfirli, aku keluar ni, wa antaghfirli, bahawa mengampun bagi aku ya Allah dunubi, dosa-dosaku ya Allah. Fa'innahu aku maksudnya kau ya Allah, la yaghfiru dzunuba, tidak mengampun dosa itu illa anta, engkau lah yang mengampunkan dosa. Baca doa ni tuan-tuan. Kita nak keluar ke masjid, kita start motor, start kita ni kereta, dalam kaki kita, baca doa ni berulang-ulang. Sampailah kita sampai ke masjid. Baik, jangan lupa pula keluar tadi pada masjid tadi ni, nak langkah kaki apa tuan-tuan, yang keluar dari rumah nak ke masjid, langkah kaki mana? Keluar ke masjid, kaki mana kita langkah dulu? Kaki kiri. Keluar rumah, langkah kaki kiri, pijak kasut atas kaki kiri, lepas tu baru keluar kaki kanan, sarung kasut. Bukan. Langkah kaki kanan. Ya ke? Bukan. Langkah kiri. Kiri dulu. Langkah kiri, pijak kasut kaki kiri. Lepas tu keluar kaki kanan, sarung kasut kanan. Lepas tu baru kasut. Bukan. Macam ni. Yang saya amalkan langkah kaki kanan, pijak, pijak atas kasut dengan sarung lagi. Lepas tu pijak kaki kiri, keluar kaki kiri, pijak kaki kiri. Lepas tu baru sarung kaki kanan, lepas tu sarung kaki kiri. Keluar kaki kanan, jangan pakai kasut lagi. Pijak dulu. Lepas tu langkah kaki kiri, pijak kaki kiri, lepas tu baru sarung kaki kanan. Itu kita punya adab keluar dari rumah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Sampai ke masjid, langkah kaki pula,
langkah kaki kanan masuk masjid sambil membaca doa. Di sini tulis doa tu. Allah firli doa keluar masjid. Doa masuk masjid mana? Doa masuk masjid tak ada? Ada keluar. Baca ada keluar. Kepada ada kat sebelahnya ada doa masuk masjid ada. Kepada jadi kita Allahumma dalam kita Allahumma firli dzunubal khali abwa rahmatik. Itu masuk ke masjid tu. Kepada jadi bila masuk masjid jangan lupa kita sampai ke masjid dengan niat i'tikaf. Niat i'tikaf ni kan yang ni namanya i'tikaf bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ini sunat. Yang ini kalau siapa nak yang wajib saya diajar oleh guru-guru saya dekat Ahmad Rawah tuan-tuan, pahala sunat dengan pahala yang wajib mana lebih besar? Yang wajib. Kita nak tukar etika kita pada yang daripada sunat pada wajib macam mana? Nak dapat apa? Ini Habib Zain Basmit mengajar saya macam tu. Habib Zain Basmit dia nak ulang orang panggil dia ni Syafi'i Sahir. Ilmu dia baca Imam Syafi'i Syidah. Orang panggil Syafi'i Sahir dia, ilmu dia Masya Allah. Dia boleh tukar ibadat yang sunat jadi wajib. Yang ini etika ni, ini sunat ni, sunat tanda sunat. Pahala sunat saja. Tapi kalau kita tukar dia jadi nazar, tukar jadi nazar, maka wajib tak jadi dia. Sebab tu dia ubah. Macam dia ubah? Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid. Itu manzuratan. Manzuratan mana yang dinazarkan. Wajibatan lillahi ta'ala tukar. Tukar. Mana tukar? Dia kata sahaja aku i'tikaf masjid ni apa ni yang dinazarkan. Kerana Allah Ta'ala bila kita nazar dapat pahala wajib ke sunat? Wajib. Bila dapat pahala wajib banyak ke sikit? Sampai kita pergi umrah. Ini dia ajar semasa saya pergi ziarah, dia pergi umrah. Dia pergi ziarah rumah dia di Madinah. Dia kata masa tu saya buat haji. Dia kata dah buat umrah. Dia buat dah. Umrah wajib ke umrah sunat? Saya umrah sunat lah. Rugi kau. Kata rugi. Kamu rugi. Macam apa rugi? Nak nazar lah. Kata macam mana nazar? Nawaitul umrata al-mansurata. Tengok, saja aku umrah al-mansurah yang dinazarkan. Kerana Allah Ta'ala wa ahramtu biha ila ta'ala. Apa dah? Kata nawaitu umrata al-mansurata wa ahramtu biha ila ta'ala. Saja aku umrah yang dinazarkan. Aku umrah dengannya kerana Rasulullah. Allahu Akbar. Tiap hari dapat pahala nazar tuan-tuan sekalian. Ini ulama yang bijak nak kejar pahala daripada Allah. Kita buat sunat je. Sunat je kita buat. Dan kadang-kadang kita masuk i'tikaf, ini pun satu rugi juga ni. Macam sekarang, ada di antara kita ni yang tak nak i'tikaf. Katakanlah, ada di antara kita tak nak i'tikaf. Kita nak pahala, dapat i'tikaf tu daripada pahala awal kita masuk kita nak. Apa nak buat? Yang ni pun tuan juga, diajar juga ni. Nama dia kata, nawaitu i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Tengok. Nampak tak? Maka dapat pahala sejak kita masuk daripada masjid tadi. Padahal tadi kita tak niat tadi ni. Tapi dikira sudah dapat pahala tu. Apa dia? Sahaja aku i'tikaf masjid ni semenjak aku masuk tadi. Sunat kerana Allah Ta'ala ataupun kerana Allah Ta'ala tukar dia punya niat, lapan niat tu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan insya-Allah kita beramallah dengan apa yang kita baca pada hari ini. Maka kita beramallah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita nak beramal tu imam masalah sembahyang sunat tu takut juga nanti kita tertinggal. Jadi tak apalah pada tertinggal tu lebih baik kita sembahyang sunat tu di masjid. Kalau tertinggal lah. Tapi kalau rumah kita dekat masjid, kita sembahyang sunat dekat masjid dulu. Dekat rumah dulu. Lepas tu kita bergerak ke masjid. Dan kalau boleh-boleh lah. Kalau boleh lah, tak boleh tak apalah. Kalau boleh, masjid ini tuan-tuan sekalian, di antara azan dengan qomat tu bagi masa yang agak luas sikit. Sini berapa? Lepas azan berapa minit? Tangguh untuk 10 minit. Okey. Kalau subuh 10 minit juga. Kalau 10 minit subuh tu tak sempat tu. Jadi kalau kat kami kat Asrama tuan-tuan sekalian,
Di antara azan subuh dengan sembahyang subuh tu hampir 20 minit kita tangguh. Jadi 20 minit tu apa tau? Sebab macam ni, semakin banyak jamaah yang sembahyang, maka semakin banyak pahala kita dapat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada banyak masjid kawasan rumah kita banyak masjid, sana masjid, sini masjid. Baik, kita kena pandai pilih masjid mana kita nak pergi. Masjid yang utama ialah masjid yang paling ramai jamaahnya. Selagi mana ramai jamaah, maka selama itulah pahalanya banyak. Jadi nak membanyakkan orang datang masjid tu, maka tangguhkan agak lama sikit. 20 minit kita tunggu, orang main sunat, yang baca Quran, yang zikir, yang selawat, yang baca doa dan sebagainya. Dan pada 20 minit baru kita komat. Kalau boleh tak, ini saranan. Tak boleh, tak apa. Tapi sekarang ni tuan-tuan, di masjid Manjung, masjid daerah Manjung, dia dah beramal macam yang saya kata dalam masjid dalam kita ni, dia dah buat dah. Sekarang buat seperti Cik Azmi tu, setiausaha masjid tu, dia dah arahkan kepada Tok Bilal dia, komat 20 minit lepas sembahyang azan subuh. 20 minit, bukan 10 minit. 20 minit. Siapa tunggu, tak ada pun, tak tahu satu bayar. Pasal apa? Sebab kita nakkan jarak masa tu untuk kita membanyakkan jemaah. Mungkin cuma telefon dan sebagainya. Lagipun sini tak macam KL. Orang KL lambat sikit tuan-tuan sekalian, jam kat jalan. Dekat sini nak pergi kerja, jauh mana kawan pergi kerja, jauh tak? Semua tak jauh, tak dekat je. Mungkin ada pergi kerja pukul 7, pukul 8 dan kerja. Sama dah sana, kalau kerja pukul 8 dan keluar rumah pukul apa? Kalau kerja jawab pukul 8, keluar rumah pukul apa? Pukul 6 dah keluar dah. Keluar lewat sikit, tak sampai pukul 8 pejabat. Kena marah bos. Tapi marah orang kita tak kira, marah bos kita kira. Marah orang kita kira, marah orang kita tak kira. Wallahu a'lam. InsyaAllah sama-sama kita beramal dengan ada soalan apa tak? Ada soalan apa tak? InsyaAllah kita akan sambung pada bulan depan. InsyaAllah ada sebab bulan depan bulan saya nak pergi ke Yaman. InsyaAllah kalau ada apa-apa lah, InsyaAllah saya akan bergerak pergi ke Yaman 11 hari bulan. Tapi saya balik 27 hari bulan. InsyaAllah boleh jadi lah. InsyaAllah saya pergi InsyaAllah pada ujung bulan ni. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu Allahumma ya azim wa sultan ya latif wa ihsan ya daim ni'am ya kasiratul ya wasi'an ata' ya ghafirul ya damisal ya qadim ya ajal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam wa ala sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa syukra wa lakal hamdu fadla wa anta rabbuna haqqa wa anta abduka wa riqa wa anta la tajalla ta'ala ya yasratul asir wa rajabul qasir wa ya sahibul barik wa ya فليغفر ويرحم يا فليطعم ويا مهمن فليمحو يسر علينا كل عصيب وتسر سعلك يسير اللهم يا من لا يهتدي لك ويا تبصير حاجاتنا الكثير وانت عالم بها وخبير اللهم اني اخافك والله يخافك والله يخافك الله بحمدنا محمد اعرسنا بعينك لا تنام وقلبنا من قلبك بالغيار وارحمنا بقدرتك علينا ولا تنسى سكرنا ورجاؤنا وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين.